Assalamualaikum guys, welcome back my channel. Jom kita buat karipat pusing anti gagal punya. Pasti senang korang pelajari. Okey, macam biasa sebelum tu korang subscribe dulu, share, like, komen. Okay guys, please guys. Okay, aku buat anti kentang. Aku rendam dah, aku basuh semua, aku potong kulit dah, aku potong dadu. Okay, untuk mudahkan dia larut dan mudah masak, cepatlah. So sebab tu korang kena potong dia halus-halus pun boleh, kotak-kotak. Janji korang potong dia serata. Jangan ada besar, ada kecil. Okay, kalau korang nak buat anti, ikut korang lah. Nak letak ayam pun boleh, nak letak daging pun boleh. Okay, so first kita masukkan minyak. Okay, so minyak tak perlu banyak sangat lah. Kalau korang nak letak banyak boleh je, tak ada masalah. Okay, kita tumis bawang dulu. Bawang besar, pakai 2 ulas. Lagi banyak bawang besar lagi sedap korang punya anti tu. Okay, so kalau ada bawang putih, masuk bawang putih. So ni aku kisar udang kering. Kita letak dalam 1 sudu besar. Ni aku pakai sudu ni, so aku letak 2 sudu ni lah. Okay, total dalam 1 sudu besar macam tu lah. Kalau korang tak nak, just boleh skip yang benda ni. Tapi benda ni yang buat sedap guys. Okay, bawang putih aku dah habis tu, aku tak dapat nak masukkan dalam ni. Tapi bawang besar dah ada, is okay. Jangan skip bawang besar lah. Bawang besar ni yang buat sedap. Okay, sampai dia dah garing dengan udang kering tu, korang boleh masukkan cili kisar. Cili kisar ni kalau korang nak pedas, korang boleh tambah lebih banyak lagi. Okay, kalau korang nak korang pedas, korang letaklah sedikit. Tengok pada kentang korang lah banyak mana. Kalau korang nak letak ayam atau daging, masa ni korang boleh masukkan lah untuk masakkan diorang. Diorang pula binatang tu. Okay, masukkan belacan. Okay, aku masukkan kentang aku. Okay, kalau korang nak pakai sardin boleh, tak ada masalah. Masa kentang didampuk, baru korang boleh masuk sardin tu. Ataupun korang kalau tak nak pakai kentang ni, just masuk sardin. Kena lebihkan bawang. Okay, bagi sedap dan tahanilah. Ni serbuk kunyit untuk warnakan dia lebih cantik. Dan aku pakai serbuk kari ayam daging. Okay, untuk perasa dia. Kalau ada daun kari, boleh masukkan. Itu lagi kick dia punya anti. Sebabkan daun kari aku tak ada. Dah diracun oleh seseorang. Sedihnya. Tak dapat aku nak masukkan daun kari aku ni kat dalam ni. So, masuk daun kari lah. Okey, dah ratanya kita masukkan air. Jangan terlalu banyak air sebab nanti korang nak tunggu dia empuk dan kering tu amat lah lama. So, agak-agak lah asalkan ada air kat situ. It's done lah. So, aku masuk garam. Aku pakai garam kasar dalam 1 sudu sebab aku suka garam kasar. Kalau buat anti ni aku letak gula. Korang boleh letak perasa korang, ikut korang lah. Okay, okay, so kita tunggu dia empuk dulu. Kacau dulu. Nampak tak? Air tu tak berapa banyak. So, dia dah mendidih tu, korang kecilkan api. Okay, bagi dia cepat empuk. Okay guys. Jangan. Okay, dia mendidih macam ni. Korang kecilkan api. Jangan besarkan api. Takut nanti hangit pula. Nampak ni? Dia dah macam nak kering. Dia pun dah hancur. Kentang dia tinggal sikit. Okay, sampai dia pekat macam ni. Dan baru boleh letak tepung. Korang letak dalam 2 sudu dulu. Korang kacau-kacau. Tengok dia dah pekat sangat-sangat. It's okay lah. It's okay pula. It's done lah. Gitu. Okay. Ni aku letak 2 sudu tepung. So, aku gaulkan. Nampak tak kering? Kalau kering macam ni, korang nak letak dekat korang punya curry puff tu, tak adalah koyak. Dan korang punya anti ni boleh simpan lama. Faham? Jadi mudahlah benda ni. So, pastikan korang punya anti ni betul-betul kering lah. Apa fungsi tepung ni? Untuk elakkan benda ni, anti ni basah. Faham? Susah nak terangkan. Just korang follow je lah apa yang buat. Okay, ni dah nampak ni. Okay, kita buat kulit dia. Pakai bukan butter ni, planta pelangi aku pakai. So, dalam aku cairkan 1 cawan ni, 1 cawan metrik. It's okay, lebih pun tak apa. Okay, benda ni kita tak sukat pun nanti. Kita cairkan dulu. Kirim 1 cawan ni jugalah aku cairkan. Okay.
Okay, cairkan dia kat sini. Dan aku letak minyak dalam setengah cawan macam tu. Lebih sikit. Tak apa, kurang sikit pun tak apa. Tak ada masalah. Janji korang letak minyak kat dalam ni. Minyak apa? Minyak tak kisahlah. Minyak masak, minyak. Jadi minyak. Okay. Okay, ni aku letak minyak sekali. Dah campur. Okay. Dan dah cair tu. So, kita buat tepung kita lah. Ni aku masuk 2 cawan tepung gandum. Cawan metrik. Okay. Kita buat adunan pertama, okay. So, aku letak garam. Secubit rasa, secukup rasa lah. So, ni aku letak butter yang aku dah, pelantai yang aku dah cair tadi. Okay. Dalam 2 sudu macam tu lah. So, aku gaulkan. Kalau korang tak nak letak apa-apa pun tak apa. Just aku syarat je ni. Kalau korang nak letak minyak sikit yang tak panas pun, tak apa, it's okay. Ni kosong pun tak apa, letak sikit pun tak apa. Ni aku letak sikit lah. Bagi ada rasa sikit tepung yang pertama ni. So, aku masuk air sikit demi sikit sampai jadi dough. Okay, jangan korang letak lebuh air tu macam tu sebab nanti takut lembik. So, kena letak sikit demi sedikit. Dalam satu cawan metrik tu, tapi tak habislah air tu. Sikit ada kat dalam cawan tu. Kalau terlembik sikit, korang boleh campur sikitlah tepung. Okay. Dan dah cair dough macam ni, tak payahlah uli sampai dia nak rata kembang. Korang just rata-ratakan tepung dia macam tu. Okay. Nampak ni ada sikit lagi. So, kita letak benda ni ke tepi dulu. Biar dia kembang. Nampak tak? Okey. Dah lah ni. Kita letak tepi. Korang tutup. Okay? Jangan dedahkan dia dengan angin sebab dia takut keras. Okey, ni aku buat adunan kedua. Okey, adunan pertama tu kalau boleh lebihkan sikit. Kalau boleh lebihkan sikit, korang lebihkan lah. Itu tak apa. Tak ada masalah kalau korang lebihkan sedikit. Okey, yang ni pula 2 cawan juga. Dan yang butter yang kita cair tu, kita letak sikit demi sedikit. Okey, korang gaulkan. Sebabkan panas benda tu, aku pakai sudu lah. Melecur kulit aku nanti. Korang letak sikit demi sedikit sampai tepung ni jadi dough. Okey, korang tak perlu air benda ni. Dia ni tak perlu air. Okey, gaulkan dia. Nampak dia berkecat. It's okay, korang letak lagi butter. So, gaul-gaulkan dia. Okey, nampak sikit demi sedikit. Tak perlu sampai habis. Cukup dia dah jadi dough. Korang nak gumpalkan dia dah okey. Korang boleh stop korang punya pelantar tu. Tak perlu letak ke semuanya. Asalkan benda tu jadi dough. Okey. Nampak tak? Dah jadi dough. So, aku nak ratakan dia dulu. Okey. Nampak? Asalkan korang boleh dah bulatkan dia. It's done. Korang tak perlu habiskan korang punya pelantar tu. Okey, so kita boleh gabungkan dia. Okey, tips aku, korang time korang nak gilit tu, baru korang gabungkan dia bulat. Yang kuning tadi, yang pelantar tak perlu air tu, korang letak. Dan yang putih tu korang letak belakang. Macam korang buat anti lah kat dalam tu. Yang kuning dalam, yang putih luar. Macam tu lah. Nampak tak? Bulat. So, korang dah buat benda ni. Korang kena tutup, okay? Korang tak perlu kenakan dia angin. Sebab kalau kena angin, benda ni dia akan keras. So, perlu tutup dengan plastik. Apa-apalah. Jadi, korang tutup, okay? Putih lenyit-lenyitkan. Dan korang letak yang kuning ni kat dalam dia. So, better korang buat bulat-bulat dululah yang kuning tu. Sini aku nak cepat. So, aku nak tunjuk pun amat-amat ringkas. Nampak tak? Lagi bagus korang dah peram benda tu. Okay, korang dah macam tinggalkan dia dalam 20 minit macam tu. Baru korang buat benda ni. Macam aku buat ni. Dan korang terus gelik lah. Tak perlu simpan banyak-banyak bulat-bulat macam ni. Yang baru-baru belajar lah. Kalau yang dah pandai buat benda ni. Buat bulat macam ni semua. Dan korang tutup. Okay, tak perlu jangan bagi dia kena angin. Sebab kalau dia kena angin, dia akan keras. Okay, then kita buat step pertama. Dah bulat macam tu. Kita
gelikkan dia dulu. Kita gelik bulat dulu. Okey. Main dengan tepung, okey. Takut melekat dekat korang punya tempat gelik tu. Sudah bulat macam ni. Okey, dan korang gulungkan dia. Okey, bagi aku mula-mula aku ingatkan susah tau benda ni. Rupanya senang je, sama je dengan kari pap biasa je. Tapi kari ni lagi sedap. So dah gulung, korang lenyekkan dia lagi kat belah tengah. Okey. Bagi dia jadi macam ni. Nampak? Oh, dia dah melekat sebab aku tak letak tepung. Sebab apa dia melekat? Sebab aku tak letak tepung lah. Sebab tu kena main dengan tepung benda ni. Okey, so dah korang gulungkan dia macam ni. Tada! Okey, dah boleh lah kita potong. Okey. Kalau nak gelikkan sikit pun boleh lah. Kita gelikkan sikit. Okey. Gelikkan bagi dia panjang sikit. Kalau korang nak buat besar, benda ni korang potong 2 lah. Okey. Potong 2. Okey, aku potong gelikkan. Sekejap aku cari pisau. Okey, ni dia pisau. Aku belah 2. Kalau 2 macam ni dapat besar. Rasa aku kalau kari pap pusing macam ni, betternya buat kecil-kecil. Jadi lagi sedap tau. So korang gelik lah macam ni. Korang boleh tengok step by step yang aku buat ni. Korang mesti akan jadi punyalah, don't worry lah. Okay, kalau first time korang buat benda ni, dia kadang-kadang yang first time mesti macam terkoyak-koyak kan. Tapi don't worry, tips aku ni korang akan belajar, InsyaAllah tak koyak punya. Okay, nampak tak? Ni besar sedikit, tapi aku suka buat kecil, tak apa. Ni aku belah 2 dulu. Okay, tunjuk korang. Kalau korang tak pandai claim, apa lagi, pakailah garfu ke. Kalau korang pakai acuan lebih hantu, korang nak buat apa? Tak buat kari pap biasa kan? So pakai garpu ke. Okay, nampak ni. Tada. Okay, ni besar. Yang 2 dia. So ni aku tunjuk yang kita buat yang kecil. Okay, mula kita gelikkan dia. Okay. Sekejap okay, kita gelikkan dia. Okay, main dengan tepung, okay. Takut dia melekat. Okay, gelikkan dia sampai jadi bulat. Okay. Tak perlu nipis sangat lah. Takut koyak pula. Okay, so kita gulungkan dia. Gulungkan dia dulu. Okay, lepas dah gulung, kita tengahkan dia macam ni dan korang gilik kat tengah dia pula. Lenyekkan dengan tangan dulu. Okay. Korang gilikkan dia macam ni. Okay, sekejap. So, aku punya papan ni pun membantu sangat. Okay, letak tepung. Okay, gilikkan. Sumpah guys, tips yang aku bagi ni, kuih korang lembut lah sangat-sangat. Korang kena cubalah, baru korang tahu. Nampak macam boleh jadi ke? Boleh. Ni anti gagal punya lah. Okay, korang dah gelik macam ni, korang gulung lah. Okay, ni kita buat kecil. So aku potong tak tebal, aku tak potong 2. Okay, kejap kita gilik sikit. Bagi dia tak terbuka lah. Okay. Kena rajin sikit main tepung. Takut dia melekat kan. Okay. So, potong kecil dan tunjuk asalnya. Sekejap. Letak yang ni dulu. Okay. Dia kena buat comel-comel dia tahu.
Comel ni sedap sikit. Okey. So kita tengok mana permukaan dia yang banyak nampak pusing tu, korang letak dia dekat luar. Okey. Okey, aku ambil kat mana ni? Ya Allah. Okey, picitkan dia dulu. Okey. So kita kelimlah dia. Besar sikit lah. Okay, tada. Okay, ni yang comel punya. Kak Riba pusing comel. Okay. Benda ni korang kena kena tengok. Kena rajin lah tengok. Janganlah skip. Kalau korang skip, tu yang korang tak tahu tu. Okay, kita gulung lagi. Aku buat banyak ni. Aku tak banyak skip. Step korang gulung ni dah tak gagal, InsyaAllah jadi. Okay, dah gulung. Kita lenyitkan kat tengah pula. Okay. Lenyitkan kat tengah ni dulu. Okay, so kita gulungkan dia. Okay, kita gulungkan dia. Gulung. Kita lenyitkan dia sikit, bagi dia macam lekat sikit. Okay, kalau tak, ambil lah air sikit. Korang letaklah ujung dia tu bagi dia melekat. Ambil air sikit, aku letak situ. Lekat kau situ dia diam. Okey. So kita ambil pisau. Kita potongkan dia. Okey. Ni tebal tau. So korang janganlah potong dua. Sebab kalau dua dapat besar yang first aku buat tadi lah. So ni boleh potong 4. Nampak tak? So ni aku potong 4. Nampak tak ni? So kita lenyitkan pakai tepung sikit. Kalau masa korang nak lenyitkan dia ni, korang pakai tepung takut dia punya claim tu terbuka. Lagi banyak tepung ni okey, tak ada masalah. Okey. Nampak ni. So ambil anti, jangan banyak sangat. Kalau yang tak apa-apa pandai sikit nak claim dia tu. Okey. So kita claimkan dia. Masukkan anti betul-betul. Kita claim. Okey. Nanti aku akan tunjuk buat anti sardin pula. Okey. Macam mana boleh dapat anti sardin yang padu dan sedap. Okey, tada, dah siap. So aku rasa dah boleh goreng kot. Korang asyik tengok. Kalau korang nak, korang sikit, korang back lah balik tengok macam mana aku buat. Okey. So ni sedan lah aku dah tunjuk ni. Okay. Banyak main tepung, insyaAllah takkan terkoyak punya. Korang punya kuih cantik sangat. Okay. Macam mana nak claim ni Siti? Dia kena selalu buat. Okay. Nanti insyaAllah korang akan pandai. Dia kena picit, tolak. Picit, tolak. Picit, tolak. Nak cakap pun susah. Kena biasa benda ni korang buat. Belajar betul-betul dekat tempat korang test dekat tepung yang biasa dulu. Dalam 5-6 kali insya-Allah lah jadilah tu. Okey, kalau terkoyak macam tu korang ambil tepung, korang gilit dengan tepung. Dia bagi mudahkan sedikit. Okey, kalau terkoyak macam tu korang pakai tepung Okey, ni last aku tunjuk. Dah boleh goreng Okey, claim dia. Korang lenyitkan dia dulu. Okey. So picit tolak, picit tolak, picit tolak, picit tolak, picit tolak, picit tolak. So kena biasalah buat benda ni, insya-Allah boleh. So panaskan minyak betul-betul dulu. Dah panas, korang kecilkan api dan boleh masukkan korang punya kuih.
Bila dah panas baru kecilkan api. Kalau korang buka api tu kuat je sebab takut dalam dia tak masak kan. So kena panaskan minyak dan kecilkan api sampailah kari puff tu garing macam ni. Tada, dah siap. Okey. So korang boleh dengar kerangupan dia ni. Okey, so dengar korang punya makan dia. So guys, selamat mencuba kari puff pusing anti gagal punya. Korang pasti akan jadi punya kalau buat. Okey, selamat mudah. Okey, jumpa next video. Jangan lupa subscribe, share, like, komen macam biasa. Okay guys. Assalamualaikum guys. Bye.